dengar suaranya Yanti. Siapa tadi? Penat Saya ada asma. Lepas tu tiba-tiba tengah sesema bersin. Oh. Dia jadi macam mengah. Sorry doktor. Saya dengar macam saya boleh follow. Okay, saya boleh follow. Betul lah, dengar suara tu takut pula kan kenapa macam ni lah, macam penat macam tu. Semalam ada kuliah ke public holiday? Ada juga ke kalau public holiday tu? Ada. Oh yelah, sebab nanti nak ganti susah 3 kelas kan. tapi kelas yang last tu dia macam pendek sikit lah. Sekejap. Oh yang ni dah hujung-hujung apa pukul 6 6.30. Oh? 6.30, jadi 3.30 tak masuk asar, maksudnya kelam kabut lah. Memang kelam kabut. Itulah nak sembahyang 10 minit pun tak khusyuk pula nak pergi toilet semua kan. Okay. Tak apalah. Itulah agaknya kot dia pendekkan sebab waktu tu. Okay, so kita sambung dekat apa ni formula lah. Okay, tadi kita stop. So ini part 2 ya untuk hari ni. Saya stop recording tadi ni, saya sambung balik untuk formula persempinan berstrata. Okay. So macam kita katakan tadi, bagi sampling apa tu jenis persempinan berstrata ni kan, dia kan kita kena bahagikan ikut, kita panggil itulah subkumpulan ataupun kita panggil strata tadi tu. Jadi kita nak tahu jugalah macam mana kita nak kirakan untuk sampel yang kita ambil keseluruhan populasi tu. So actually macam kita katakan tadi, pecahan tu bergantung kepada penyelidik. So itu kalau real life lah. Jadi kalau kata kita nak cakap tentang exam based question, of course kita akan berikan dalam, it's either this way lah sebenarnya, diberikan ataupun mungkin diberi maklumat lain, kita kena dapatkan. Tapi apa pun kita akan tengoklah macam mana orang kata apa, contoh soalan supaya kamu faham apa daripada segi aspek macam mana yang nak bukan dipersoalkan, dinilai atau ditanyalah untuk kaedah persempinan berstrata ni. Okay. Macam tadi tu nak kata, macam kita katakan pecahan kan, macam mana dia dapat 1/2, macam mana dia dapat 1/4, 1/3, contohlah kalau itu yang bermain di fikiran kamu kan. Okay, macam kata kat sini, jumlah sampel yang diambil tu tidak ada formula khusus untuk stratified random sampling. Itu yang dimaksudkan kat sini, tak ada tu. Yang tu tak, macam saya katakan tadi 1/2, 1/4, itu akan diberi dalam soalan. Ataupun kalau you yang jadi penyelidik, kita yang akan tentukan. Sebab itu tadi ada isunya, maksudnya bagaimana you nak tentukan pecahan yang tak sama rata ke, itu kalau tak berkadar lah. Kalau yang berkadar pula, dia tak adalah isu sangat sebab mesti ada justifikasi dalam kita punya kajian tu kan, berapa yang kita nak peruntukkan. Dan lagi satu, dalam berkadar ataupun yang ada pecahan yang sama tu, dia tak ada isu sangat sebab semuanya sama rata je nanti akan diambil daripada subkelompok atau stratum kita tu untuk dijadikan kita punya sampel. Okay. Itu yang dimaksudkan kat sini lah. Nanti kamu pelik pula bawah ada formula. Ini dia kata tak ada formula kan. Tak ada formula ni macam tadilah yang pecahan-pecahan tu berapa. So jangan risau kalau soalan akan ada. Kalau dia tak ada pun mungkin dia bagi maklumat lain. So untuk you dapatkan berapalah dia punya nilai tu sebab dari segi pengiraan untuk berapa sebenarnya you akan dapat daripada subkumpulan tu untuk dapat berapa bilangan sampel dia. Okay. Alright. So rumus persempinan rawat berstrata sama dengan jumlah sampel. Alamak, kenapa saya tak perasan? Jumlah sampel. Okay, bahagi dengan jumlah, sebenarnya total sample size, jumlah size sampel sebenarnya kat sini. Ini jumlah size sampel. Bahagi dengan keseluruhan populasi. So kat sini ada dua tau, versi bahasa Melayu, jumlah size sampel bahagi dengan keseluruhan populasi iaitu entire population. Lepas tu darab dengan, ni darab kalau asterisk ni, populasi subkumpulan, population of subgroup. So ada BM, ada BI kat sini ya. Jadi yang saya bagikan dekat sini ni, rumus stratified sampling formula, ini dalam bentuk penulisan orang kata apa, ilustrasi lah. Stratified random sampling equals to total sample size ataupun jumlah size sampel lah kan, jumlah size sampel bahagi dengan entire population dulu. Baru you darab dengan populasi subkumpulan. Apa dia populasi subkumpulan? Kan saya kata tadi daripada keseluruhan populasi yang besar, yang ni kan kita ada stratum ke ataupun sub kelompok dia lah. Okay. Sub kelompok tu kita kena darabkan dengan populasi of subgroup. Macam mana dapat ni? Okay, kita tengok
contoh. Okay. Okay, saya bagi contoh kat sini. Sekejap saya tulis. Ini contoh SWR. Ini contoh. Contoh siapa tadi ni? Stratified. Okay. Okay, so katakan ini yang paling asas lah. Stratified random sample ni pun kalau kita nak short formkan dia pun dia akan jadi macam SRS kan, stratified random sample, tapi kita tak buat lah, nanti akan mengelirukan. Stratified random sample ni kita biar dia stratified sajalah, tak payahlah buat SRS, nanti confuse pula dengan simple random sampling. Okay, so kita tengok pada soalan. Contoh ini apa tu soalan nak explain tadi nak explain rumus tadi tu, yang macam mana nak dapat tu daripada apa ni entire population tadi tu, kita nak bahagikan untuk dapatkan dia punya stratified tu. Of 1,000 people want to find out how they are saving. Okay, so sekarang kenapa dia keluar kat sini? Sekejap ya. Hilang pula saya punya OneNote tadi. Sudah. Okey. Okay, dia dah mula macam nak hang kat ni. Okay. Jadi sekarang okay, jadi rumus tadi tu yang diberi dekat kita adalah ini yang tadi kan, sample size of the strata. Okay. Sama dengan size. Kenapa dia jadi macam ni pula saya punya OneNote? Sama dengan halah, dia pula yang penat ke saya punya OneNote ni? Okay. Apa tadi rumus dia? Size of the entire sample ataupun sample size tadilah kan, bahagi dengan population size. Cabut charger kot. Charger ni kan buat dia jadi macam ni. Okay. Risau dah saya dengar ni. Darab jangan risau, saya sama je rumus dia dengan tadi dia ni saja. Actually yang kita pakai ni juga.
total sample size, entire population, darat dengan layer size tu, population of subgroups tu, darat dengan berapa yang kita nak ambil daripada subkumpulan. Okay. So sama je dengan rumus dia sebenarnya. Okay. So sekarang saya tunjukkan macam mana dia nak dapatkan dia punya ni rumus yang sama je Ya, tulisan tadi pun tak ada masalah juga pun. Okey je, sama je yang ni dua-dua. Alright, so sekarang maklumat yang dia ada, yang ni dia tak ada tadilah. Okay, so dia bagi ikut dia punya umur basically kat sini. Okay, umur. So sebenarnya dia ada range je lah 20 ke 29, 30 ke 39, 40 ke 49, 50 ke 59 dan 60 ke atas. 60 plus ni 60 ke atas lah, alright. Untuk setiap satu ni macam kita lukis tadi, dalam setiap satu subkumpulan tu ataupun subkelompok ataupun stratum tadi, kita ada berapa dia punya. Macam tadi kan stratum 1 200, 400, 900, 800 kan. Macam ni untuk stratum 1 dia 20 ke 29 umur lah yang diasingkan kat sini. Okay. 20 ke 29 dia ada dia punya bilangan dia 160. Untuk stratum kedua, maksudnya dekat sini stratum dia asingkan ikut umur lah. Okay, dia ikut umur 30 ke 39, dia ada 220. Okay, so kamu jangan confuse lah. Tadi yang saya bagi, yang tadi tu dekat sebelum ni tadi tu, dia terus bagilah stratum 1, stratum 2, stratum 3, stratum 4. Dia terus bagi tahu nilai dia. Tapi kita kan faham dalam setiap stratum tu ataupun subkelompok dia ikut dia punya kategori. Macam ini dia guna umur. Jadi stratum 1 kita tulis kat sini, ni saya letak macam ni lah, S1, S2, S3, S4, S5 ya. Okay, jadi maksudnya untuk setiap satu ni ada 40 hingga 49 pula 200. Ini semua ada diberikan lah. Okay, dalam ini sebab ini kan soalan untuk tunjukkan bagaimana kita nak kira sample size of strata tu. Lepas tu 40, lepas tu 200, lepas tu 180. Okay. Now, macam mana kita nak kira bila dibagi macam ni? Okay, so sekarang pertama yang kita kena buat adalah dia suruh bahagi dengan apa? Dia suruh bahagi dengan population size kan? Size of the entire sample bahagi dengan population size. Okay, sekarang dekat mana sample tu, entire sample, size of the entire sample tu apa? Dekat sini kita ada setiap baris kan? Okay, so tak apalah kita cari dulu population size ni dan total ni. Apa yang pertama kita kena buat? Kita kena totalkan semua. Bila you dapatkan total, sebenarnya kita dapatkan untuk apa? Dapatkan untuk bilangan keseluruhan populasi. Sebabkan ini kan yang 29 sampai umur 60 lebih ni, dia adalah mewakili keseluruhan populasi kan. Macam mana kita dapatkan dia tu sebab dia dah sebenarnya kalau dalam ni dia dah bahagikan lah ikut dia punya grouping dia 29 semua kan. Tapi sebenarnya macam mana dia dapat ni, ini sebenarnya adalah untuk keseluruhan populasi dia. Ada nak tanya ke tadi? Oh tak ya? Okey. Jadi sekarang tadi kita bagi definisi, dia dah bagi kira, dia dah kirakan, dia dah bagi total kan. So sekarang you kena dapatkan dululah. Sebab tu kita kena faham yang semua ni adalah sebenarnya 160, 220, 240, 200, 180 ni. Kalau kita tengok balik dalam dia punya ilustrasi ni, macam ni saya katakan total dia 2000. Saya yang bagikan contoh kan kat sini. Lepas tu daripada 2000 ni dia ada agihkan stratum 1 ikut berapa kan, betul tak? Jadi keseluruhan yang daripada 2000 ni dia dah agihkan dekat dalam subgroup tau. Dia dah agihkan. Cuma sekarang dia bagi you terbalik, dia dah bagi you nilai dalam setiap subgroup ni. Jadi you kena totalkanlah semua subgroup ni untuk dapatkan yang atas ni, betul tak? Setiap satu stratum ni dia dah bagi dekat you satu-satu. Jadi untuk you dapatkan balik keseluruhan populasi punya nombor ataupun bilangan, kita kena tambahkan semua, betul tak? Ya, betul. Okey. Jadi you kena tambahkanlah semua ni 160 campur 220. Ini sebenarnya macam yang kecil-kecil tadi, stratum tadi. So berapa total ni kamu dapat kalau 160 campur 220 campur 240 campur 200 campur 180. Dapat berapa kalau you kira?
Campur semua dapat 1000. Sibuk. Okay, dapat 1000 ya. Okay, itu total semua. Maksudnya you kira apa? Population size lah tadi yang you dapat 1000 tu untuk ni tau. Population size tadi. Okay, sekarang dia minta kita untuk kirakan sample size of size of the sample size ni size of the entire sample ni pula. Okey, dia kena sebenarnya dalam soalan kena bagilah dekat sini. Okey, dia kena bagi size of entire sample tu tertinggal kat sini. Size of entire sample tu dia nak kan sebab okey kat sini kalau kamu tengok balik daripada pula stratum tadi kan yang macam tadi 20, 29 umur tu kita kena dapatkan pula pecahan ataupun berapalah kita nak agihkan untuk setiap satu sampel kan, nak dapatkan sampel. Okey, tadi soalan ni ada tertinggal untuk sampel size of the entire sample tu. Sampel ni setiap satu tau, maksudnya sampel untuk stratum 1, sampel untuk stratum 2, semua tu. Okay, sepatutnya ada soalan ni dia bagi 50. Okay, dia bagi 50 sebenarnya. Dia tertinggal tadi, so ini sebenarnya dia bagi 50. Okay, so 50 ni sebenarnya ini ya, takut nanti kamu keliru. Sampel ni, setiap satu ni kita kena ada berapa. So sebab kat ini kita assume dia berkadaran, maksudnya semua sama saja. Dia letak semuanya, tapi dia tak letak dalam ratio, dia bagi semuanya sama 50 untuk setiap satu. Setiap satu tu dia ambil 50. Okay. So jadi dia pilih 50 untuk size of the entire sample. So macam mana kita nak kira untuk setiap satu ni. Okay. Jadi kita kira yang pertama dia dah bagi size of sample size size of the entire sample ataupun tadi 50 tadi bahagi dengan 1000. 1000 ni kita punya population size tadi keseluruhan dan you darab dengan you punya layer size. Layer tu ataupun kalau dalam rumus ni adalah dia punya population of subgroup tadi. Berapa dalam subgroup tadi, dalam stratum kita tadi, berapa tu. Population of subgroup, layer size tu bermaksud ini ya. Ini, dia punya size untuk setiap satu layer. Ini kan layer 1, layer 2, kita punya stratum lah. Sama jugalah. Stratum ke layer, setiap satu subkelompok ni, dia ada size dia. Untuk size stratum 1, soalan kita adalah 160. Layer kedua ataupun stratum kedua, size untuk dia punya layer tu 220. Itu yang dimaksudkan kat sini ya. Jadi bila dia kata darab dengan layer size, sebenarnya darab dengan 160. Okay. Ini kamu cuba kira dapat berapa. 50 bagi 1000 darab 160. Bawah ni pula sama je. Dia sebabkan dia andaikan semua sama size of entire sample tu, so jadi 50 per 1000 juga. Yang bezanya adalah darab dengan layer size dia 220. Saya nak kamu tolong kira lah berapa dapat kat sini. Okay, ini pun sama je. Darab dengan 240. Ini 50 per 1000 darab 200. Yang ini 50 per 1000 juga. Tapi darab dengan layer size dia 180. Okay. Jadi minta tolong kamu untuk kira berapa kamu dapat untuk setiap satu ni. Yang pertama dapat berapa? 50 per 1000 darab 160. 8 kan? Dapat 8. Yang kedua? 11. Okay. 10, 12, 10, 9. Okay. 12, 10, 9. Ya betul. Jadi cuba kamu totalkan 8 campur 11, campur 12, campur 10, campur 9. 20, 31, 41, 50. Dapat balik 50 kat sini. Okay. So jadi sample size of yang ni kita dapat baliklah 50 size of entire sample. So yang dia kira kat sini ini untuk contoh sinilah. Okay, so dapat 50. So ini je yang dia minta untuk, bukan minta ni sebenarnya untuk contoh bagi definisi tadi lah, pengiraan tadi. Okay, ada lagi yang lain. Okay, kat sini. Sekejap ya. Betul. Ya. Tak dengar. Putus. Apa dia? Azli nak tanya apa tadi? Tak. Oh, tak ada apa-apa. Hello, tak dengar.
Tadi Azli nak cakap tak, lepas tu senyap. Apa dia Azli? Saya Putus-putus Azli tak dengar langsung. kan? Itulah dia nak cakap, lepas tu saya tak dengar. Tu saya kata saya ke apa? Azli nak tanya apa? Tak apa, abaikan. Alah, kesian. Okey, tak apa, tu yang contoh satu. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Color merah pula. Biru pun terang juga kan? Tapi kat bawah Ni tak macam tak terang lah, color biru ni tak nak lah. Biru gelap terang doktor. Ya, yang ni. Ini biru gelap tadi ni. Sekejap saya cuba tulis. Awak nampak tak? Ya Allah ya Tuhan, aku pen ni. Mulalah ni. Okey. Kita tengok yang ni. Contoh lagi satu. Okey, katakan dia bagi ya. Lepas tu kita ada boy and girl lah. Ini dia yang bagikan. Lepas tu kita ada 7. Umur lah ni. Okay. Terang juga ke color ni? Okey, saya nampak. Kalau besar okey lah. Macam ni okey lah. Saya tak tekankan kot. Macam ni baru nampak kot. Ya betul. Saya takut nak tekan kan dia hilang warna sini dia ni. Macam putih pula skrin ni kejap clear kot, saya kena tekan baru dia punya font color tu nampak sikit. So, ini kita maklum bagilah sekejap. Soalan dia belum tulis pula. Okay, soalan dia. Okay, so sekarang ni dia bagi tau. Okay, ada ya, ada boy, ada girl. So a teacher wanted to take a sample, maksudnya seorang guru ingin mengambil satu sampel seramai 30 pelajar daripada satu kelas lah. Okay, yang distratified ataupun distratakan lah mengikut umur dan jantina, age and gender. Jadi persoalannya, how many girls from year 8? Jadi dekat sini dia define tau, dia nak apa? Dia nak girl je. Lepas tu pula dia nak daripada year 8 je. Okay, would be pula saya pun tak faham tu sendiri. Would he survey? Maksudnya sebab kan tadi kan dia kata a teacher wanted to take sample. Maksudnya teacher ni macam dia nak buat satu survey lah. Okay, dan survey dia tu mengandungi seramai 30 orang pelajar daripada satu kelas tu lah. Mungkin kelas apa ya? Kelas sekolah rendah katakan kita letak daripada kelas 3S ke contohlah, apa-apalah daripada satu kelas. Okey, tapi dia dah bagikan kat situ stratified by age and gender. Okey, dan dia dah bagi kat situ umur dan juga jantina. Jadi dia nak how many girls, berapa ramai pelajar perempuan daripada year 8. Dia tetapkan pula dia nak girl je year 8 sebab kita pun ada ikut kumpulan kan. Would he survey? Berapa yang diperlukan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok apa yang kita kena buat.
kalau kata tengok daripada rumus asal tadi, kita kena dapatkan total population dulu, betul tak? Sebab dekat sini kalau kamu tengok dia bagi dah ikut kumpulan, dia tak bagi keseluruhan kan. Macam biasalah dia bagi boy year 7, umur lah year tu kan, umur 7 tahun, boy girl 80-50. Umur 8, boy ada 60, girl ada 60. Umur 9 tahun, boy ada 70, girl ada 40. Jadi sekarang ni kita kena totalkan dulu dia punya keseluruhan dia. Okey. Tadi tak ada ruang pula saya letak kat sini. Sebenarnya saya kena letak sikit lah kat sini. Okey. Sekarang tolong kirakan untuk saya. Bawah boy ni berapa total dia? 80 campur 60 campur 70. 210. 210. Salah cakap. 200 satu lah. 200. 210. 210. Okey. 50 campur 60. Sekarang maksudnya you kira ni untuk apa? Total board angle lah. Untuk semua tau. Semua tak kisahlah year 7, 8, 9, tapi kita nak dapatkan kan populasi. Sebab ni kan sekarang ni apa yang dimasukkan year 7, 8, 9 ni dia dah bagi ikut dengan boy girl ni dia dah bagi ikut strata ataupun subkumpulan. Jadi kita nak dapatkan balik populasi lah. Kita totalkan lah semua ni. Jadi 210 campur dengan 150. 360. Itulah you. Itu baru you punya total population. Kan sebab you. Okay, sekarang dia minta apa? How many girl from year 8? Okay, sekarang dekat year 8 kita fokus dekat sebab soalan nak year 8 je kan. Okay, sekarang kita pergi dekat year 8. Year 8. Lepas tu dia nak apa? Girl saja. Okay, girls. Would he survey? Okay, sekarang kalau girl saja daripada year 8, ini kan 60. Betul. Kan, jadi sekarang ni dia hanya nak year 8 would he survey. How many girls from year 8 would he survey. Jadi untuk dia dapatkan dia punya size daripada yang keseluruhan ni, untuk yang dia bagi sajalah bukan semua. Untuk year 8 girls maksudnya macam mana kita kira. You all rasa kalau saya tanya dululah. Agak-agak lah kalau you all agak-agak saya nak ambil macam mana tu nak kira untuk dapatkan dia punya size dia tu. Maksudnya size tu berapa ramai lah pelajar perempuan daripada umur 8 tahun ni yang dia nak ambil sebagai sampel tu. Sampel size sebenarnya yang dia nak ni. Agak-agak lah kamu rasa. Kita ambil macam mana? 60 bagi 360. Bawahnya confirm lah 360 jelasnya kan. Okey. Atas tu apa saya nak tulis? 70. Atas 60 kan? Atas 60. Azli nak cakap tadi tapi bila Azli cakap dia hilang suara. Atas berapa tadi Nora? 60. Betul. 60 per ini memang sah lah 360 sebab the whole population size kan. Okey, darab berapa ni? Layer size. Saya 120. Mana? 120? 30. Sebab 30. Sebab saya daripada perempuan 150 lah. Ni 60 campur 60. Tak. Sebab ya kan. Nampak tak dia tulis kat sini? A teacher wanted to take a sample of 30 ni. Oh, Ni dia 30. kat sini kan. Sample of 30 ni. Jadi kan kita dah faham. Sorry. Kan kita dah faham. Ni. Kita tengok balik ni Tengok balik kat sini. Kan kita dah faham untuk setiap satu ni kita akan ada berapa kan sampel kita ambil daripada subkumpulan kan. Jadi dalam soalan ni dia dah bagi dah kat kita sampel tu 30. Macam tadi 50 kan. Ini 30. Jadi 60 per 360 darab dengan 30. Okay. Sebab tadi yang kira 120 tu untuk dia punya berapa dalam boy dengan girl ni kan. Tapi daripada 120 tu dia hanya ambil size sampel tu, dia hanya ambil 30 je daripada tu. Jelas tak kenapa kita gunakan 30 kat sini? Sebab kalau kata kita 120 tu untuk size strata tu, stratum tu total dia. Tapi daripada stratum tu kita kena ambil berapa portion kan, berapa dia kan. Jadi dalam soalan ni dia dah bagi dah sample of 30. Maksudnya doktor yang 30 tu memang kita dah fixkan sendirilah.
soalan tu dia dah bagi. Macam kita katakan tadi, kalau kata dalam penyelidik ke, you sebagai penyelidik ataupun dalam soalan, dia akan bagi yang ini. 30 tu ini tau. Ini. Yang ni, sampel ni. Berapa ni? Dia dah bagi dah. Dia dah bagi dah dekat kita. 30. So kalau anda kata in case saya nak buat dalam 40, so dekat situ akan jadi 40 lah. Kalau kata you sendiri penyelidik yang letak 40 dan 40 lah. So sekarang tapi dia dah bagi dah sampel tu 30 kan. So kita darab dengan 30. Okay, ini dapat berapa? 5. Itulah dia. So, kita hanya ambil 5 pelajar perempuan daripada year 8 untuk cikgu tu survey lah daripada sampel yang dia nak ambil tadi semua tu. So hanya daripada year 8 tu, sebab soalan ni nak minta untuk year 8 girl saja kan. So dia kira itu je lah. Sebab soalan ni dia minta you kira untuk yang bahagian tu je. So dia dapat 5 orang pelajar perempuan lah. Okay. Alright. Ya Allah yang jangka. Okay. So itu yang contoh tu. Okay. Then saya bagi lagi ni lebih kurang tapi yang tadi tu atas tu nak tanya 30 tu adalah yang kalau dia nak kira dia nak 30 je daripada total all semua. Macam tu maksud dia. Okay. So nanti mana kalau kita ini cuma sebahagian yang dia bagi je lah kan. Sebahagian dia bagi tu macam mana tu? Kalau kita tambah kita takkan dapat lah 30 total tu maksudnya kan. Tak, sebab tu saya kata 30 ni bukan yang 120 ni tau. Kita kena ingat 120 yang tadi tu, siapa tak ingat tadi siapa cakap. Kan tahu daripada population kita bagi pada sat kumpulan. Dalam sat kumpulan itulah yang ada boy and girl tu. Dalam sat kumpulan tadi umur berapa? 8 tahun 8 tahun. Boy and girl total 120 kan. Tapi daripada 120 dia ambil 30. Faham tak? Sample size tu 30. Jadi cuma saya nak fahamkan yang atas contoh yang pertama tu doktor buat sample size of the strata tu bila campur-campur dapat 50. Yang ini sebab bila doktor tak tunjuk contoh campur-campur dapat at last 30 tu jadi saya blank. 30 tu sebenarnya dalam soalan kita kena kira je lah macam tu. Okay. Saya buat apa ni? Okay. Lepas tu kita ambil lagi satu contoh. Contoh contoh 3. Okay. Dia lebih kurang macam ni jugalah untuk yang kalau kira ni lah. Tapi ada juga soalan lain nanti saya akan bagi. Kita by example jugalah as we go through tu, kita tengok terus sekali. Yang ni buat table juga. Lebih kurang tapi soalan ni ada 2 lain ni. Katakan saya buat, ini pun buat angle juga. Dia simple, apa orang kata simple sikit. Macam saya kata tadi lah, age and gender ni. Dia lebih mudah lah untuk sebagai contoh lah. Okay. Year 10, lepas tu kita buat year 11 pula. Okay, total dia bagi ni dah siap kita total lah ni. Okay, 117, 92, 128, 133. So basically dia ni terus dia bagi total kat sini lah. Sebenarnya sama je lah kalau kita tambah. So total ke bawah dan total kat sini sepatutnya sama lah. Okay, so sekarang soalan dia adalah want to select 50 girls. Okay, ni dia nak ambil 50 saja using stratified sampling by year.
dengan mengikut tahun. Number itu mengikut tahun. Jadi how, apa yang saya tulis ni? How, tak apalah how many, ni dia tetapkan year 10. So kita tengok year 10. Okay. Dia dah cakap year 10, lepas tu dia nak girl sajalah. Sebab dia ada girl and boy. Girls should I include. Okay. Then nombor 2. I want to select. Kenapa dia mula buat balik ni? Ya, to select terus dia punya tulisan. Want to select 50 student. 50 students using stratified sampling. Hilang terus pula dah screen saya. Using stratified sampling dah kenapa ada garis pula ni. Tak apalah, saya tak nak padakan kacau pula. Sampling, okay, ni pun ada bagi tahu. So dia ada soalan, saya tulis dulu soalan, lepas tu baru kita tengok penyelesaian. By year and by gender. Okay, how many year 11 boys should I include? Okay. So sekarang kita tengok yang pertama. Kita tengok yang dulu lah yang ni. Okay, ada tinggal I want lah, tak apalah. I want to select 50 girls using stratified sampling by year. Okay, maksudnya dia nak select 50 pelajar perempuan menggunakan kaedah strata mengikut tahun. Jadi berapa ramai pelajar tahun 10 atau umur 10 lah perempuan yang patut kita masukkan lah dalam dia punya sampling tu. Okay. Sekarang kita tengok. Okay, sekarang dekat year 10 berapa ramai pelajar perempuan? 92. Okay, saya bulatkan sini 92. Okay, so sekarang kita ambil lah kita punya apa yang kita nak kira tu, ini tak jelas. Okay, 92. Okay, per berapa agak-agak saya nak ambil? 209. 79. 209. 470. Right? Sebab total population kan. Okay, orang lain? Tak ada Okay, soalan ni tricky sikit. Nampak tak dia tulis, I want to select 50 girls using stratified sample, tapi saya hanya nyatakan by year. Kita tak ada nyatakan by year and gender, betul tak? Ya, by year 209 lah. 09. By year, girl. By year 10. 209. How many year 10 by year? Select 50 girls. Jap. 225 by pening. Lagi? 209. 92 per 209. Saya rasa 225. Nah. Nak rasa Girls kan, belum dia 209. kata girls. Betul. By year. So ambil kira perempuan dengan 22 tahun yang ada. So total dia 225. Then dia suruh select girl yang tahun 10 year 10 je. Yes. Nampak tak? I want to select 50 girl. Okay lah, 50 tu kita tahu lah kan. Okay. Using stratified sampling by year. So sekarang dia dekat sini. By year, tapi dia cakap girls kan. Okay, by year. Sebab year, dia tak cakap by year 10. Dia kata by year, betul tak? So untuk girls, kita ada 2 year saja kan? Year 10 dengan year 11. Yang mana kita ambil 92 campur dengan 133. Betul tak?
Jadi untuk konteks soalan ni saja, populasi dia adalah bagi tahun dan girl sahaja. Betul tak? Dalam yang dia nak buat ni, dalam soalan ni saja. Using stratified sampling, betul, tapi dia nak buyer. Bukan buyer dan dia ambil kira boy juga. Okey, kalau kata kita nak fahamkan soalan ni buyer, maksudnya untuk girls ni by year 10 dengan 11 kita ambil jumlah dia 92 campur dengan 1, 33. Yang mana dia akan menjadi 225. 92 tu of course lah sebab dia dah kata yang atas ni baru kita definekan lah. How many year 10? Maksudnya dia nak ambil year 10 saja. Should I include? Jadi daripada keseluruhan populasi untuk girls bagi mengikut tahun, daripada 225 ni kita ambil 92 daripada 225 dan kita darabkan dengan berapa yang dia nak select tadilah sampel tu, which is 50. Faham tak dekat sini? Nanti you akan tengok soalan nombor 2 berbeza dia punya penyelesaian dia. Sebab tu saya nak bagi. Kalau dia kata kita nak guna total untuk 209 tu kan, apa dia punya soalan yang sesuai? Sebab kalau saya nak ambil total tu 209, okay, total 209 tu maksudnya dia nak kata yang dia ambil tu daripada dua aspek tau, sebab 209 tu hanya mengambil kira gender dan juga year 10. Betul tak? Kalau kita ambil 470, you akan ambil by year and gender. So kalau dia tanya, dia akan tanya year and gender untuk yang 470 tu ataupun the total of population? Gender, kita tengoklah. Okay, year and gender. Berapa year ada kan? Okay, berapa year ada. Kalau macam ni ada 2. So okay, 2. Okay, fine. Lepas tu dia kata pula by gender. Jadi maksudnya dia kena kira juga year ke semua kita ambil, gender ke semua kita kena ambil. Maksudnya 470. Tapi sebab soalan ini nombor 1 je soalan nombor 1 ni dia kata using stratified sampling by year. I want to select 50 girls. Keyword 1 betul tak? Lepas tu using stratified sampling by year. Jadi you are looking at apa girls saja and year. Tapi dia tak kata pun by year 10 lagi kat sini kan. Maksudnya populasi ni nak tengok by year lah, which is girls, and by year maksudnya dia akan ambil 22 tahun ni untuk girls saja. Sebab tu kita ambil 92 campur 1/3 bagi 225. Bagi 225, sorry. 92 campur 1/3. Maksudnya you ambil total population ni ada 225. Total population untuk soalan ini tau. Soalan yang ni. Jadi kalau katalah you tanya tadi, jadi kalau kata 209 macam mana soalannya? Kalau kata contoh kita nak ambil yang total 209 tu lah sebagai punya populasi. Jadi soalannya haruslah soalannya haruslah dinyatakan dia tak ada kata girl saja ke apa, maksudnya dia ambil total by gender tu, tapi dia nak mungkin dia boleh ubah lah. I want to select 50 year 10 student using stratified sampling by gender. Saya ubah soalan tu jadi macam tu. Kalau kata tadi soalan siapa tadi? Suri K Ganu, saya tak tahu nama sebenar awak. Saya tengok K Ganu je. Okey, jadi soalan dia tadi dia nak tanya kalaulah katalah saya ambil total 209, macam mana soalan tu jadi kan? Soalannya akan jadi begini. I want to select 50 students using stratified sampling by gender. Nampak tak beza kat situ? By gender. Okay, silap. I want to select 50 students using stratified sampling by year 10. Sebab you hanya ambil. Maksudnya soalan tu perlu fokus ataupun nyata dia sebagai year 10 lah. Kalau kita nak guna 209. Tadi kan kita tanya kat saya, kalau katalah kita nak ambil population itu S209, apa soalannya? Tadi kan you tanya macam tu kan? Yes. Jadi saya ubah lah. Contoh sebab soalan ni kata I want to select 50 girls using stratified sampling by year. Jadi kita hati-hati kat situ, 50 girl using stratified by year. Jadi kita fokus kat situ, girls by year. So jadi totalnya akan jadi girls tu lah 92. Tapi dia ada nyatakan juga kat situ kan, how many year 10 girls should I include? Macam tu. Okay?
Okey, Dr. faham. Jadi jawapannya, okey, kat sini jawapan ni you akan dapat dalam titik perpuluhan tau, which is 20.44, betul tak? Betul tak? Betul. Kalau dia Boleh. memang Tak kena boleh. buat dua Tak boleh lah you jawab orang tu ada 20.44 kan. Jadi kita bundarkan kepada tak, kalau kat sini dia tak sampai 5 kan. Kita bundarkan 20 je lah. Tapi kan doktor, kalau macam setahu saya lah, kalau manusia dia tak boleh tu kena bunda, kalau ada nombor je terus kena pergi yang nombor ke atas. Macam mana? Oh, maksudnya bundarkan kepada atas. Dia tak boleh ke bawah. Kalau sebab manusia kan dia tak boleh nak potong-potong. So kalau ada perpuluhan terus pergi tambahan ke atas. Itulah logiknya macam tu juga, tapi tu lah saya pun tengok kat sini kalau kata sebab kebanyakan yang untuk sampling ni, saya tengok kalau kata contoh dia jadi 13.6, dia bundarkan kepada 14. Tapi kalau 20.44 dia bundar 20. Tapi kalau konsep dalam statistik kan, EPPD 2023, bila je kita dapat je nombor tu sebab kita nak kira pecahan macam contoh dalam selang kelas tu, kalau kita dapat je dia bentuk pecahan terus kita assume dia 21 kan? Yes. Betul lah, kita tak ambil lah 20 sebab dia ada je pecahan, maksudnya dia bukanlah 20. So saya rasa maybe kita stick to that kot, sebab ini kalau ikutkan jawapan contoh buku ni dia letak 20.44 ni jadi 20. Tapi memang ada benarnya jugalah sebab kan nanti takut ada salah pula, bukan salah, tidak seragam sebab kalau EPPD 2023 saya ajar student bila aja individu ke macam you kata tadi lah, once kita kira di dalam pembahagian tu dapat je ada je perpuluhan, maksudnya dia tu macam bukanlah 20, dia lebih. So kita tu, that's why, tapi ada logik kalau kita nak bundarkan 20.44 dia tak sampai 20.5. Jadi kalau ikutkan macam matematik kan, asas dia kita selalu ambil apa tu 20 lah kan. Tapi kita seragam ikut jawapan buku 20. Tapi kalau ikut seragam dengan EPPD 29 maksudnya statistik, baiklah kita guna 21 lah dekat sini. 21. Sebab saya kena tunjuk tahu jawapan dia ada titik perpuluhan, sebab nanti dalam soalan-soalan lain pun nanti kamu akan tak dapat lah jawapan tu tepat-tepat 13 ke apa, dia akan ada titik perpuluhan. So kita kena tahulah kita nak bundarkan ke berapa jugalah. So tak apa, kita seragamkan lah, maksudnya once dia ada titik perpuluhan, kita terus ambil kepada digit yang terdekat lah. Oh, kan macam kalau orang dia memang ambil direct nombor tu doktor. Direct nombor apa? Contohnya 20.44 sepatutnya 20. Pula dah. Kita orang selalu kira macam tu. Okey. Sebab dia orang. Sebab bila saya kira bawah, kalau bukanlah ni saja saya kira kan sebab saya pakai Excel, nanti bawah tu dia 29.6. Kalau saya bundarkan tu juga kepada 30, 21 dah tak dapat 50. Itulah. So dia kata nak select 50 kan, konsep dia lah. Kalau ikut konsep dia, saya rasa maybe sebab tu soalan tu dia buat jawapan dia 20 kot. Itulah saya kata sebab kan kalau lah dalam, itu saya kata dalam persimpilan ni, jawapan dia yang diberikan sebenarnya 20. Unless kalau contoh 13, macam soalan nombor 2 sebenarnya jawapan dia 13.617 something, dia ambil 14. Dia tak round up atau round down, dia round sahaja. Dapat 20. Sebab selalu kami memang guna konsep untuk orang round saja. Tak perlu round up. Sebab nanti bila total kita cakap lah justify jumlah adalah tidak sama disebabkan perbundaran. Apa maksud faktor perbundaran? Macam itulah. Apa maksud round tidak round up tu? Tak buat round out atau round down, round saja. Macam 20.44 tu dia round 20, je. Kejap Yan. 20.5 kalau kita round up dia jadi 21. Kalau 20.1 kalau round down kalau 20 point berapa? 4. 20.4 round down pun jadi 20. Kalau round saja pun maksudnya dia tak naik, dia tak turun, jadi 20. Okey, saya bagi terus kalau daripada buku ni macam ni yang dia buat.
Okey, saya ikut konsep kepada pemudaran. Kalau 20.44, okey, yang ini sebenarnya dah 20. Okey, saya terus bagi jawapan bawah. Ini kita belum bincang bawah. Okey, bawah ni pula jawapannya kalau ikutkan 13.617 something tau. So, kita ambil 14 untuk sini. Betul doktor sebab dia 0.6 tu. Ya, itulah saya kata tu. Itu namanya round up lah. Nanti kita bundarkan. Kalau ikut konsep kami, kalau ikut matematik ni, kalau macam tu doktor tetapkan je. Kalau orang kita round up lah. Tapi dia akan efek ke kalau kiraan kita tu nanti titik perpuluhan at last total kita takkan dapat sama seperti yang sampel dia nak. Ada implikasi tak nanti kalau kita buat konsep macam ni? Sebab ni dia just minta satu je. So dia nak macam yang atas lah kan. Atas ni memang kalau contoh macam dia nak dua-dua, year 10 dengan year 11 tu kan. Contoh, lepas tu at last macam doktor kata tadi, kita total kan kita mesti dapat 50 orang budak perempuan yang dia nak. Tapi kalau kita dah round kan, round out kan yang year 10 21, lepas tu kita round out kan year 11 tu saya dapat value dia 29.6. Saya round up kan lagi dapat 31. So 31 campur 21 saya dah dapat 52. Sedangkan total dia nak 50. Dia tak ada implikasi ke untuk perkara macam ni? Pada soalan yang you cakap tadi yang campur-campur tu, kita akan ada juga contoh yang tu. Sebab dia tak juga, sebab kalau ikut contoh yang saya nak bagi, yang lain lah, okay, ada contoh lain yang akan kira semua ni. Yanti sabar dulu, tak apa. Tapi you dah tanya in advance, okay. Ada logiknya juga soalan Yanti tu lah. Okay, bukan tak ada isu. Okay, bila kata melibatkan keseluruhan contoh, macam soalan ni dia hanya bagi minta satu saja daripada keseluruhan tu lah kan, dia minta satu part. Contoh kalau kata dia memang minta untuk setiap satu tu, contohlah kalau katakan dia ada beberapa strata, lepas tu untuk setiap strata tu kita kena kira pula kan, nanti kita total up mestilah macam saya kata kita kena balik kepada total berapa populasi. Contoh kalau kata populasi tu 200, mesti dia balik kepada 200 kan. Okey, memang akan ada isu tu nanti bila kita kira untuk keseluruhan. Tapi kita akan tengok contoh tu lah nanti, tapi rasanya tak sempat hari ni. Tapi bila mana contoh tu melibatkan perkara macam tu, yang mana bila kita round up kan, that's why bila kita round up kan contoh macam tadi, bila kita ikut yang macam saya kata tadi 20.44, maksudnya konsep dia bila bawah aja daripada 0.5 kita akan ambil kepada 20. Kalau contoh 13.617, kita akan ambil, dia sama macam konsep perbundaran lah matematik sekolah dulu. Okay, masa kita sekolah dulu kan perbundaran dia, so jadi 13.6 kita akan ambil 14. So insya-Allah kalau kita kekal kepada begitu, sepatutnya kalau kita nak counter check balik yang mana adakah perkiraan kita itu betul atau tidak, kita add up balik semua yang mana memang itu tadi yang saya rasa itu yang cuba sampaikan. Kita akan add up balik dan sepatutnya kita dapat balik, sebab kita kira untuk pecahan tu untuk setiap stratum. So jadi sepatutnya bila kita kira tu total dia mesti balik kepada total N besar, iaitu populasi keseluruhan tu. Contoh kalau kata 200, bila kita dah tadilah contoh tadi 20.44, lepas tu kita kena tambah tapi kita ambil 20. 13.6 kita ambil 14. Jadi contohlah katakan ada lagi beberapa lain, kita tambah, sepatutnya kita akan dapat balik total bagi keseluruhan tu. Contohlah 200 ke, dan kita kena dapat balik 200 tu lebih kurang. Jadi itu memang ada benarlah daripada soalan tu, cuma kita belum sampai pada contoh tu lagi. Contoh tu saya akan tunjuk kemudian. But kalau pada konsep pengiraan tu should be okay. Kalau kita total up kan, sepatutnya dia akan balik semula kepada total keseluruhan tu lah, insyaAllah sepatutnya betul. Boleh counter check balik lah juga kalau kata kita memang soalan tu minta kita kira satu-satu, yang mana kita akan tunjuk juga contoh tu. Kita total upkan balik semua, sepatutnya kita memang akan dapat balik seluruh bilangan bagi seluruh populasi tu. Tapi nanti mungkin kuliah lagi satu lah kot, saya berikan contoh yang macam mana yang diutarakan oleh Yanti tadi tu.
ke? Senyap je kenapa? Ada doktor, tengah hadam. Tengah hadam. Okey. Jadi apa yang saya cuba sampaikan tu, dia dah tanya in advance, okey. Jadi sebenarnya kat sini kita kekalkan sajalah. Kita kekalkan saja kepada konsep asas perbundaran macam sekolah punya, maksudnya asas matematik lah. Okey. Which is dekat sini 20.44, dia bawah daripada 0.5, maksudnya kita ambil 20. Soalan nombor 2 saya belum lagi bincang, tapi sebenarnya jawapan dia 13.617 something lah. Okay, tapi kita bundakan kepada 14. Okay, nombor 2 saya nak tanya, I want to select 50 students using stratified sampling by year and gender kan kat sini. Okay, how many year 11 boy should I include? Okay, saya nak tanya dulu pembawah dia apa kat sini? Sabar. 470. 470. 470. Okay, so by gender, how many boys should I include? 128. 128. Okay, jadi sekarang kat sebelah ni tak ada isu lah sepatutnya kan, 50 lah. Okay, so ni yang saya katakan you akan dapat lebih kurang macam ni lah jawapan dia. So jadi bundakan you dapat kat sini 14. Okay. Nak saya sambung contoh yang macam tadi tu ke, yang nak kira satu ke, ataupun kita stop dulu dan kita continue nanti? Stop dulu lah doktor. Okay, so kita stop dulu. Sebab memang akan masuk kepada contoh tu pun yang macam tadi yang saya tengah cakap dengan siapa ni, saya lupa confuse suara. Nolina ke? Noriza Yati. Ya. No. Yati tu. No. No, saya suka panggil Yati. Okay. Itulah bila doktor panggil Yanti, saya pun confuse. Tu pasal saya suka dia letak Yati. Okay, no. Sebab banyak sangat no. Nushima, Syaimah, Nora, Norlena. Okay, no. Okay, tadi mau macam yang Yanti tanya tu. Okay, so jadi memang pun kita akan masuk pada contoh tu juga. Yang mana nanti kita akan total upkan juga. So jadi yang itu insyaAllah saya masuk kepada next lecture kita lah. Okay, yang next lecture kita tu akan jadi kuliah ke-5 ke ke-6 6 tak silap saya. 6, okay. 8 Januari kan? Lambat je. 9 Januari. Oh, nampaknya kita setahun dah juga tak jumpa nanti ni. Setahun, tahun depan baru jumpa. Tahun depan kita jumpa doktor. Okay, so tak apa. InsyaAllah sempat tu lah. Okay, kita apa? Kita sambung untuk contoh tu nanti dalam next lecture tu lah, dan kita comparekan nanti dengan comparekan stratified dengan group lagi satu iaitu cluster sampling pula dalam kuliah tu contoh. Sebab tu kita masuk ni, kita terus masuk pada contoh lah supaya terus nampak kepada aplikasi soalan kan, macam mana nak kira tu, maksudnya kita dah save lah untuk bincang soalan tu. Okay, so jadi semua yang kita bincangkan ataupun yang saya bagi tadi semasa lecture, tapi yang contoh ni, macam saya contoh ni saya tak boleh nak dapat upload lah dekat UKM Folio. Maksudnya saya akan upload dekat sini stratified sampling ni, yang mana kita tak go through habis pun. Tapi sebenarnya kalaupun daripada nota ni pun dia sama penjelasan dia dengan yang macam mana saya explain tadilah. Sebab kita nak cut, bukan cut, kita nak make it direct. Lepas tu straight to the point tentang apa di stratified ni. Tapi untuk pembacaan tu boleh go through balik lah. So saya dah simplify dalam bentuk syarahan saya tadi. Penjelasan ni untuk stratified ni, walaupun kita tak go through ni tapi sama je lah. Okay. Dan juga bahasa Melayu ni. Ini pun tak habis tadi, tapi which is sebenarnya yang dalam BM ni saya dah pick the best one, maksudnya wording dan juga penyampaian yang bagi saya mudah. Dan dah harap pada pelajar juga mudah lah untuk orang kata extract parts yang penting dan yang apa yang kamu nak kena tumpukan lah dalam kaedah persampaian mesrata ni. Right, kita tak habis lagi, tapi
InsyaAllah by next lecture tu should be okay dan kita terus comparekan dengan cluster punya sampling untuk discussion lah. Alright, insyaAllah kita cuba. Okay, so jadi ni saya akan upload dalam UKM Folio dan saya akan inform dalam group nanti. Okay, tetapi saya harap tadi contoh yang kita bincang ni tolong highlight, tolong take notes lah. Saya harap kamu dah salin lah untuk kira ni dan juga contoh-contoh stratified yang mana tak ada dekat dalam nota tu tapi saya ada bincangkan dengan kamu kan setiap satu ni. Saya harap kamu take note dan dah tulis lah dalam nota ya. Okay. So itu saja untuk kuliah kita pada hari ni. Ya Yanti. Doktor nak tanya, kita ada baki lagi dua pertemuan. Dua pertemuan tu apa lagi yang kita kena ni yang doktor kata kluster. Lepas tu kita tak banyak dah kan yang kita akan belajar kan? Ada satu lagi, lepaskan saya satu lagi tapi banyak kepada certified ni dengan kluster dan satu lagi tu dan kemudian tapi sambil kita masuk tu terus saya discuss contoh soalan supaya maksudnya revision lah. Revision maksudnya kamu boleh yang macam teori atau penjelasan masuk semua tu itu kita orang self learning lah maksud dia kan? Tak juga sebab macam teori semua tu macam contoh SRS saya dah go through juga kan contoh soalan yang bertanyakan kepada definisi. Ingat tak yang hari tu contoh apa tu task tu itu tapi ya itu kan ada belajar lagi jenis persimpulan macam masa tu saya tak ajar lagi certified kan tapi dia bagi situasi lepas tu you macam kita nak tengok yang mana satu dia punya kategori betul tak yang tu itu lebih kepada bukan definisi lah maksudnya soalan objektif yang ABCD yang yang mau tu definisi tapi taklah kata self learning. At the same time macam tadi bila saya bagi tahu pasal kaedah berlapis strata tu saya bukan indirectly saya bagi tahu juga kan kelebihan kelemahan tu itu lebih kurang masuk ke dalam kalau dia nak masuk pun lebih kepada bukanlah soalan pengiraan macam ni tapi dalam kepada objektif tu ABCD. Okey sebab kamu akan ada dua part, satu yang objektif kan, satu lagi struktur yang macam ni lah lebih kurang macam nak kira ni masuk kamu tulis jawapan akhir kan. Sebab tu bila saya bagi contoh tadi untuk strata ni tak adalah lagi saya bagi contoh ABCD tapi terus bagi pengiraan dulu sebab kita nak faham dulu kan. Okay, but SRS tu saya dah cover lah dalam contoh sebelum ni. InsyaAllah kalau tak cukup nanti kita cuba top up lagi lah soalan contoh dengan penyelesaian kalau soalan-soalan yang definisi itulah. Okay. Okay. Tapi stratified ni more dengan SRS tu yang saya bagi pengiraan tu itu bahagian yang kamu kena fokuskan lah yang bahagian tu. Kalau saya daripada tu dia more itu macam soalan-soalan yang saya bagi dalam contoh kuliah hari tu yang saya kata tu cuba try aje bukannya ada apa-apa assessment yang kat situ kan. Cuma later on nanti kita akan cuba top up lagi. InsyaAllah ada masa lah sebab kita kan akan fokus pada yang berkebaran kalian jenis tu macam contoh tadi yang ditanya tu soalan teori tu ada macam contoh macam kaedah persimpulan ada dua jenis macam snowball kaedah berkebaran kalian dengan tak berkebaran kalian. So kamu kena tahu jenis dalam yang berkebaran kalian dengan tak berkebaran kalian macam snowball. So itu yang awal-awal yang banyak saya bagi teori je tu kan. Dia punya main point dia lah yang tu dah ada explain dah hari tu cuma kamu kena brush up dengan go through baliklah nota tu. Okay, dengan mungkin nanti kita top up dengan soalan contoh lah. Okay nanti. Okay doktor, terima kasih doktor. Okay, so jadi saya off recording dulu. Okay, so untuk hari ni yang itu sajalah untuk hari ni. InsyaAllah dua kuliah lagi tu should be okay sebab kita berbincang tentang taburan kebaran kalian teknik persempilan berkebaran kalian saja. InsyaAllah should be okay dan kalau kata untuk soalan contoh-contoh lain yang mana mungkin nak try dulu ke lepas tu kita tengok bincang mana yang tak faham dalam kelas tu mungkin saya akan top up dalam UKM Folio dan saya akan inform nanti. Okay, tapi buat masa ni insyaAllah kita on track dan should be no problem lah lagi dua kuliah tu untuk cover preparation untuk final exam dengan tu. Cuma saya akan update nanti dalam group tu untuk you punya hari tu saya ada bagi tahu untuk assignment kan. Okay, dan juga sebab saya plan assignment tu sebab kan saya diinformkan yang untuk kamu punya penilaian kita tak ada midterm ke hari tu kan saya bagi tahu. Tapi saya akan bagi macam kumpulan. Betul tak? Berkumpulan hari tu. Oh tak.
Tak Tak tahu salah. pula tu. Salah. Bulan tu tak tahu pula. Saya bagi tahu apa hari tu ya, recap balik. Saya tak tulis kat sini. Mak dah lost dah ni. Dia ada tugasan berkumpulan, hanya tugasan individu sahaja. Oh ya ke? Saya bagi macam tu ya, betul ya. Yes. Jap. Sebab dekat dalam Sebab yang ni yang saya tanya pada 17/11/10. So doktor bagi tahu tak ada group assignment, ada individual saja. tapi kalau kita tengok dekat proforma sini, peperiksaan petang. Memang, tapi ini yang doktor bagi tahu dekat dalam masa minggu pertama itu hari. Saya catat dekat sini. Kita bincang apa hari tu? Kita doktor bincang itu hari yang saya tulis dekat dalam nota saya lah. Dia kata kat sini tak ada tugasan berkumpulan, hanya tugasan individu saja. Okey. Jadi maksudnya tugasan tu adalah untuk jadi mid semester saya tak diinform apa-apa ke hari tu? Yang untuk mid semester tugasan 20%, midterm 40%, final 40%. Tapi peperiksaan pertengahan semester maksudnya saya kata adakan macam biasalah ni kan? Midterm tu 40% take home kan? Dia online lah atas talian. Okey, maksudnya tak apa. So jadi maksudnya tak apa, saya jot down kat sini tugasan saya perlu update lah dalam UKM Folio. 20%. Lepas tu pertengahan semester ni kita buat ya betul, peperiksaan pertengahan semester ni saya bagi tahu lepas Christmas kan, awal tahun. Yes, maksimum 4 hari. Ada Ada. Ada yang tu. Saya tulis doktor, saya tak ya sebab kamu kan ni apa tu PKP lepas tu ni kan maksudnya sambil bekerja ya betul-betul. So saya tulis kat sini lah, nanti sekarang saya lupa lagi pula. Alright, so jadi tugasan tu lah saya akan update. Ada midterm lah. Seperti mana yang kawan kamu catatkan tu saya tulis. Midterm take home. Midterm tu ada masa lah. Untuk saya rasa cukup kot 4 hari untuk siapkan sebab midterm sepatutnya kita buat macam berjadual tapi it's okay lah 4 hari maksimum untuk siapkan tu. Maksudnya saya akan bagi tarikh dari bila ke bila untuk submit tapi semuanya dalam UKM Folio lah. Okay. Tapi yang ni bukan lagi sekarang, awal tahun nanti. Okay. Yang tugasan tu ada jugalah. Perlulah sebab kalau tidak mana nak dapat 20% ni. Okey. Tugasan yang doktor kata by kumpulan tu lah. Tadi kawan kamu catatkan saya tak, itulah saya kata tu tugasan tadi. Juga tu. Tugasan apa? Tugasan apa sebab individu tu doktor? Tugasan tu kalau ikutkan sebab saya ingat nak kamu buat macam satu nak mudahnya buat satu macam, sebab ini kan tentang kaedah pertempelan kan, mungkin by group buat apa tu mudah sebenarnya saya nak buat by group. Jadi group je lah doktor. By group boleh juga. Bukan masalah, kita orang okey. Lebih kurang ni okey je. Buat modul lebih kurang boleh tak? Bukan modul tu maksud yang tu, maksudnya kan kita dah belajar teknik persempelan. So mungkin kamu bukan modul yang macam mana, contoh definisi, contoh lebih kurang macam tu. Saya plan macam tu saya tanya tadi. Saya ingat saya dah buat berkumpulan. Tapi kamu kata lagi wujud kumpulan tu tapi boleh wujud. Boleh wujud je. Kita orang fleksibel. Jadi maksudnya doktor kata kalau ikutkan asal doktor plan nak berkumpulan. Ini kita bentang lah modul ni. Nak ulas. TNT. Jadi tak payah bentang lah. Buat grup je. Buat grup. Bagi slide je, hantar slide je. Ya. Tak payah nak susah-susah. Okey. Kak Yan sabar. Bagi complicated Yan. Kejap. Modul tu maksudnya kena adalah dalam bentuk PDF lah bagi saya kan, macam contoh kita buat macam buat report lah kan. Buat report. Jadi kamu buat report. Report. Okey, baik. Tu namanya modul lah, maksudnya kamu sediakan dan juga start PowerPoint tu lah hantar kat saya. Sebab jadi saya rasa boleh kalau nak start draft buat tu, nak buat kumpulan tu boleh buat dululah sekarang, takut saya terlepas pandangan, buat sikit-sikit lah maksudnya. Jadi saya satu grup doktor. Itulah kamu ada berapa? Orang 13 saja. 13. Jadi macam ada yang tak balance lah sebab macam ada 4 ada 3 ke? Boleh ke? Kan nanti kamu buat grup sendiri boleh tak? Boleh. So saya terus bagi tahu lah jadi buat grup sendiri untuk tugasan tu. Saya bagi tahu saya tak tulis mana-mana, nanti saya lupa lagi. Saya cakap by group lah ni by group. Mudahkannya grup tu. Lepas tu nanti you all buat group, lepas tu buat yang macam saya cakap tadi lah, buat modul nak arahan tertentu ke spesifik ke atau macam mana tu?
Boleh juga nanti doktor bagi tahu apa yang perlu dibuat, dia letak dalam bentuk dokumen, nanti kita orang tengok. Macam outline lah. Doktor nak apa, mula apa, tengah dia apa dia. Outline. So, jadi buat tugasan yang tu lah saya rasa bagi group senang kot tak, sebab kamu pun ni kan bekerja lagi. So tapi saya tak tahu lah, mungkin kamu nak arrangekan macam mana by group tu, kamu cubalah macam mana untuk by group tu bincang tu. Boleh. Satu group tu 3-4 orang, tapi saya serahkanlah kamu bahagikanlah ikut ni. Janganlah pula nanti sisihkan seorang tu tinggal seorang tak ada group, kesian pula kan. Ini akan ada satu group 4 orang, yang lain 3 orang. Kamu kan 13, kalau kata 12 bolehlah sama rata kan, ni 13 tu tak apalah kot, satu tu terlebih ya. Okay. Nanti pasal group tu saya serahkan pada kamu lah untuk cari, tapi make sure yang semua orang dapat group lah. Semua orang ada group. Nanti boleh lepas dah kamu dah create tu, maksudnya dah tetapkan tu, kamu bagi nama lah dalam Telegram. Supaya saya tahu ada berapa group, ada berapa orang, dan nak make sure jugalah semuanya termasuk. Nanti takut ada yang tercicir, tak ada group pula, kesian kan. Alright. So settle lah tu, 2 je dengan final exam. So maksudnya mid-sem nanti macam saya kata tu lah, mid-sem 4 hari. Kita akan bagi tahu date dia lah nanti. Okay. Taklah awal tahun sangat sebab kita pun akan jumpa lagi. Mungkin lepas jumpa lagi sekali tu, baru saya akan bagi date dia. Kita akan jumpa kuliah lagi, lepas kuliah tu baru kita setkan untuk bila kita buat tarikh dari bila ke bila untuk mid semester tu, alright? Doktor, yang tugasan tu kan, slide pun nak, report pun nak Sebab report kalau je Nolina. report je. Report sahaja. Okey. Dua-dua. Oh, dua-dua. Dua-dua. Sebab Dua tak payah midterm lah kalau macam tu. Dua doktor. Aduh. Sebut pun tadi pasal slide. sebab dia kan by group, jadi at least dalam slide tu at least adalah juga nak bagi markah kat situ. Sebab kalau tidak, kalau mau present baru saya nak bagi markah kat situ. So jadi nak report saja. Nak satu je doktor. Tapi markahnya akan banyak kat situ lah dekat report saja. Kalau tidak saya ada markah untuk slide tu, biasanya PowerPoint slide macam senang je nak bagi. Tak apalah macam tu. So kalau kata modul, so then pada modul lah markah tu sepenuhnya dekat situ. Tapi kan make sure kamu agihkan lah, sebab kalau ada bentangan kita akan nampak pengagihan tu sama rata lah bila nak present kan. Tapi sebab ini on paper, saya tak tahulah nanti kan ada ke tak ada yang dia buat kerja ke tak buat kerja tu. So nanti antara group lah, sebab markah tu nanti semua akan share markah yang sama. Yang lain macam mana? Itulah saya nak cakap tu, saya bagi tahu in advance tau. Nanti jangan dia terasa kata dia tak buat pun nanti dapat markah sama. Contohlah markah tu dapat markah bagus kan 18, tapi sebenarnya satu orang tu je buat kerja, orang tak buat. Saya bagi tahu awal sebab itu kalau kata ada, sebab saya tak boleh lah nak nilai macam mana, sebab saya tak adalah duduk sebelah kamu masa bincang kan atau agihkan macam mana. Jadi kalau by group ni, so kita kena, antara ahli kumpulan tu kenalah bertimbang rasa dengan orang lain kan untuk pengagihan tu. Boleh? Markah akan dapat semua sama untuk setiap ahli kumpulan lah. Doktor, disebabkan masa dah time kan. Itulah masa time kan ni. Jadi bagi kita orang talk dulu sama-sama kita orang kan. Lepas tu baru kita discuss dengan doktor, boleh? Tak apa, saya bagi tahu. Yang task tu doktor tetap bagi dulu kat kita orang tajuk dia apa semua kan? Tak, yang tugasan tu memang tentang teknik persempelan, memang tentang teknik persempelan keseluruhan. Semua buat yang sama je. Keseluruhan teknik persempelan maksudnya kamu kena buatlah macam teknik berkabar yang tidak berkabar kalian, lepas tu contoh dia lebih kurang macam tu. Cuma outline untuk perincian tu saya akan bagi tahu kemudian lah. Macam tu. Tapi semua orang buat benda yang sama semua kumpulan buat benda yang sama. The way dia orang nak keluarkan tapi saya tak nak berbeza-beza kan. Saya tak nak report semua sama dekat dalam tu. Lepas tu nama je lain. InsyaAllah lah markahnya pun nanti tak cantik. Kita akan bagi bila benda ni? Untuk tugasan tu. Group ni. Sebab sekarang tengah prepare untuk final exam punya draft semua. Boleh tak bagi saya masa sampai dah mungkin dan bukan minggu ni, minggu lagi satu tentang weekdays tu mungkin saya akan letak dekat grup Telegram ke dulu. Paling lambat lah saya bagi tu. Bukan dalam minggu ni juga. Boleh tak perincian tu?
Hilang dah. Okay doktor. Alright, okay tu. Saya rasa yang lain, kelas lain dah memanggil-manggil, minta maaf ambil masa, okay. So itu sajalah, harap terlebih tu kurang untuk hari ini, minta halakan dan juga terima kasih untuk attend kelas saya lah, dah terlebih masa ni pun selalu macam tu kan, okay. So Assalamualaikum, take care semua, alright. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum doktor. Selamat tengah hari doktor. Tengah hari. Alright. Okay, bye.